Bah! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, komen dan share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang tu lupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan terlepas. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Nak dijadikan ceritanya macam okay guys, so macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita nak buat apa? Kita kan dah nak dekat puasa kan? Kita dah nak dekat puasa. Lepas tu hari tu aku dah buat live dekat TikTok, macam tu. Ada orang cakap, bang ceritalah pasal puasa waktu abang kecil-kecil, macam tu kan? Lepas tu aku pun macam kan, waktu kita nak dekat puasa ni, jomlah korang dengarlah sikit cerita aku kan, macam tu kan? So ni aku cerita je balik, macam tu, yang mana aku dah cerita dekat live TikTok. Sebab ada juga yang daripada korang kan tak ada TikTok, tak ada Instagram, tak boleh tengok aku buat live dekat sana kan. So aku pun dekat YouTube ni pun hari tu je baru buat live dekat YouTube. Baru-baru belajar nak buat live dekat YouTube. Aku tak pernah buat macam tu. Aku pernah tengok YouTuber lain buat macam tu kan. Macam mana nak buat live dekat YouTube ni kan? Aku ingat dia lain. Memang dia lain sikit daripada kita buat live dekat TikTok. Sebab YouTube ni kan lain sikit kan. So cerita dia, kita cerita yang pertama chapter pertama, pasal aku puasa waktu kecil-kecil dulu. Kalau korang yang tengok ni mesti ada yang dah abang-abang, ada yang dah kakak-kakak sama umur dengan aku pun ada. Yang dah besar-besar semua kan. Ada juga yang kecil-kecil kan, macam tu. Korang dengar je lah cerita aku ni. Hari ni kita macam cerita-cerita santai-santai macam tu kan. Macam tu. Aku cerita balik mana yang aku dah cerita dekat live TikTok kepada korang yang tak ada TikTok untuk tengok live aku. Okay, cerita dia mula macam ni. Aku ni keluarga yang orang kata tak kaya raya, orang kata, tapi tak susah sangat macam tu. Dulu kita ni orang sederhana macam tu kan. Makan cukup, nak pakai cukup, macam tu je lah. Tak adalah orang kata ada kereta sport, rumah-rumah banglo, tak ada. Kita ni duduk biasa-biasa je. Aku duduk dekat quarters. Quarters tu apa? Macam tu, ayah aku kan polis, kerja kerajaan. Jadi ni adalah quarters. Quarters ni dekat tempat aku ni, aku dah pernah cerita dekat korang rasanya. Ada apartment, ada flat, ada rumah teres, ada rumah banglo. Semua rumah tu dia macam ikut pangkat lah, macam tu kan, ikut pangkat polis. Dia waktu first time aku kena puasa, macam tu. Waktu ni aku first time lah kena puasa. Waktu tu aku kecil lagi macam tu. Aku tengok orang macam puasa tak boleh makan ke kan, macam kita tak boleh makan ke waktu puasa. Aku pun macam, ibu betul ke kita tak boleh makan waktu puasa macam tu kan? Tak boleh makan, kita kena tahan lapar sampai maghrib. Aku pandang muka mak aku sampai maghrib macam tu. Mati macam mana ke bulu macam tu kan. Mak aku cakap, tak, ibu okey je, ibu puasa okey je, ibu tak mati. So cerita dia mula macam ni. Waktu tu mula-mula aku kena puasa. Okey, mak aku pandang muka aku, Dek, hari ni adik puasa macam tu. Kalau adik tak puasa, nanti ibu dengan ayah masuk neraka. Adik nak ke ibu dengan ayah masuk neraka? Aku pandang muka mak aku, ibu masuk neraka ke nanti kalau aku tak puasa? Tanya balik ibu, nanti ibu masuk neraka ke kalau adik tak puasa? Nanti ibu masuk neraka. Kita ni sebagai anak yang berbakti, anak-anak macam tu, aku pun puasalah hari tersebut. Menahan lapar dan dahaga konon-kononnya. Itu first time aku bangun sahur. Macam mana muka aku bangun sahur macam ni? Waktu tu first time tengok nasi tengok aku, tengok nugget tengok aku macam tu. Waktu kita sahur, kita tak nak makan banyak. Kita kan ngantuk kan, kena kejut, kenapa lah kena sahur lah, macam tu, kenapa kena sahur kan. Tapi sebenarnya kita kena sahur tu sebab nak alas perut. Kalau tak alas perut nanti kan lapar, nanti kan nak pergi sekolah. Tapi waktu tu aku tak sekolah lagi. Waktu tu aku dalam 4 tahun macam tu lah, lebih kurang. Tapi memang aku ingat lah cerita aku first puasa ni. Pada sahur apa benda semua tu, sambung tidur macam tu kan, duk sambung tidur. Esok pagi bangun, ibu buat dadih strawberry, dadih kopi, dadih coklat, dadih yang macam agar-agar tu kan. Aku tengok dalam peti tu, aku tengok je dadih strawberry, kopi dengan coklat tu, sedapnya dadih macam tu kan. Aku tengok je dadih tu. Aku buka pintu peti ais tu kan, aku duduk depan tu. Nafsu nak makan tu, bukan nafsu benda lain. Nafsu nak makan tu, dia punya kuat tu nafsu tu. Astagfirullahaladzim, kau percayalah cakap aku. Kita budak-budak waktu tu kan, tengok je dadih tu memang menyelerakan. Aku pun tanya ibu, Bu, boleh tak kalau nak makan sikit je dadih? Mana boleh, puasa tak boleh makan, sikit pun tak boleh macam tu kan. Aku cakap, dah tu nanti adik mati. Tak mati, mak aku cakap macam tu, ibu cakap macam tu kan. Lepas tu aku duduk lah, tunggulah depan tu.
Macam mana aku nak cari alasan lain sebenarnya ni. Macam tu aku nak cari alasan lain macam mana untuk aku buka puasa. Macam tu kan, aku nak berbuka ni. Lapar sangat ni. Tak dijadikan cerita ni tu, aku cakap lah dengan mak aku kan, ibu bolehlah buat dia nak makan sikit je dadih tu. Sikit je nak makan. Lepas tu ibu cakap macam ni, tak boleh nanti batal puasa. Kita waktu kita kecil kita tak tahu. Nanti kalau makan sikit puasa batal. Kita tak tahu guys. Manalah tahu kan nak batal puasa kan. Lepas tu aku cakap lah, boleh bu, sikit je nanti adik mati. Tak mati. Lepas tu aku boleh cakap macam ni. Waktu tu kita budak-budak and kita ni tolol. Waktu budak-budak macam otak ni tak berfungsi. Aku cakap macam ni ke ibu, Allah tak tahu pun kalau adik makan sikit. Mak aku pandang aku macam ni. Untuk pengetahuan korang, kalau ibu aku dia dah pandang macam ni, kau jangan cakap sekali lagi. Ulang sekali lagi, masuk kubur. Tak payah. Sebelum dia maki kita kat situ waktu bulan yang mulia tu, kau jangan cakap. Macam tu. Ni berdasarkan pengalaman. Kalau dia dah pandang macam ni, kau cakap lagi sekali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Better kau senyap je kalau dia mulakan pandangan maut tu, jangan tanya. Okey, ini pesanan khidmat khas masyarakat untuk korang juga, adik-adik di rumah dan orang-orang lain. Kalau mak anda dah begini, jangan tanya apa-apa. Diam. Macam tu, sebelum dia dah keluar benda macam ni, dia terbang, engkau lari, tak ingat rumah dah. Tu bila dah pandang macam tu aku malah lah tanya kan macam tu kan. Mak aku pun ambil dadih tu isi depan aku. Dah makan, buka. Lepas tu aku macam, dah tu nanti ibu dengan ayah masuk neraka macam mana? Biarlah. Mak aku cakap macam tu kan. Aku pandang muka mak aku. Ibu nak masuk neraka ke? Macam tu kan, dalam hati waktu tu kecil. Aku pun macam tak sampai hati kan, duduklah depan peti sejuk tu. Duduk pandang peti sejuk sampai tidur. Kemal no ni tidur depan peti sejuk tu. Tengok peti sejuk tu macam tu segini-gini. Tidur sampai berbuka. Lepas tu sampai berbuka tu aku tak makan nasi, tak makan apa-apa. Aku makan dadih sampai habis. Aku ingat lagi dadih strawberry, dadih kopi, dadih coklat. Itulah aku makan. Aku tak makan benda lain. Itu je aku makan. Kita pergi kepada cerita puasa kita yang kedua. Okey, cerita yang kedua macam aku cakap tadi. Aku ni keluarga bukan yang kaya-kaya raya, yang selalu berbuka makan dekat luar, yang makan dekat restoran-restoran mewah. Bukan macam tu. Keluarga aku keluarga biasa je kan. Jadinya ada satu hari ni, sebelum hari tu kita orang berbuka macam biasa. Air soya, air teh ais, air teh o ais, air ribena, air macam air biasa je lah kan. Tak adalah air luar biasa tu, tak ada. Kita bukan tak ada lah, macam jarang. Tapi ada satu hari tu, waktu tu dah nak berbuka, aku baru balik sekolah tau. Ni waktu ni aku dah sekolah kafa. Waktu tu sekolah kafa petang. Macam tu. Sekolah kafa tu apa? Sekolah rendah agama. Macam tu. Lepas sekolah kebangsaan, kita pergi sekolah rendah agama pula. Macam tu waktu petang. Aku balik rumah. Balik rumah tu aku tengok ibu potong tembikai. Aku tanya ibu buat apa buat tembikai banyak-banyak? Nak buat jus tembikai. Berbunga-bunga hati ni kita nak tengok kan. Mak kita buat jus tembikai yang sejuk-sejuk tu ni. Nak berbuka puasa ni, harga ni. Konon-kononnya macam pergi berperang, pergi sekolah tu balik rumah nak makan, nak minum, nak berbuka benda sedap-sedap. Tengok ibu buat jus tembikai. Wow, hari ni kita buka jus tembikai macam tu kan. Betul, mak aku pun masuklah dalam blender. Kat rumah aku dulu tak ada blender buah yang apa tu. Kita ada mixer kan, mixer yang untuk blender barang tu kan. Dekat rumah aku dulu tak ada mixer yang untuk buat jus buah tu. Tu kan mahal kan. Dulu kita tak ada benda-benda macam tu guys, macam tu. Guna mixer yang kau blender bawang apa benda semua tu je lah. Mak aku masukkan tembikai dalam tu. Tengoklah Ikmal No ni dengan abang ni dekat bilik sebelah Aiman. Ilham tak lahir lagi waktu tu. Aiman pun dengan aku tengok je dekat blender tu kan. Wah, tembikai bodoh macam tu kan. Sedap. Sampailah berbuka. Nak dekat berbuka tu ibu bangun daripada meja. Meja tu waktu tu bersila je. Kita bersila ni, makan bersila ni dekat rumah ni. Ada ayah sekali. Ibu ambil buah tembikai, ibu potong 3 segi tu. Siap cocok lagi dekat cawan. Dekat atas cawan tu siap cocok lagi dekat cawan tu. Nampak macam orang kaya, fancy orang kata. Isi dekat situ. Berbunga-bunga lah lagi hati Ikmal No ni. Tengok air tu, air tembikai tu kita nampak macam sedap sangat kan. Macam tu tengok tu. Berbukalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu kan. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mula-mula sekali aku ambil air. Bukan aku seorang. Abang aku sekali ambil air tu, air tembikai. Sekali minum, astaghfirullahalazim, air tembikai tersebut seperti kita minum air cili. Pedas dia tu, na'udzubillah. Aku tak tipu, pedas. Aku cakap lah, ibu pedas lah boy tembikai. Ibu marah. Ni kenapa ni cakap pedas ni? Tak bersyukur ke? Orang lain dekat luar tu tak pernah pun lagi mana tembikai ni. Orang tu minum air masak je dekat luar tu. Dia marah anak dia. Aku dengan Aiman kena marah. Aku dengan abang aku kena marah. Waktu tu Ilham tak lahir lagi. Aku ingatkan Ilham tak lahir lagi. Aku dengan abang kena marah. Dia marahnya kita orang. Lepas tu aku pandang je muka mak aku kan. Bila lah ibu nak minum air tembikai ni biar ada rasa, ini pedas. Dia minum air tu. Tiba saatnya dia minum air tu. Dia minum air tu, lah pedas.
tahu kenapa pedas. Blender yang dia guna untuk blender tembikai tu, dia tak basuh. Waktu tu dia blender cili boh. Cili boh tu yang pedas tu kan, dia boleh masuk tembikai dalam tu. Tembikai kan warna merah, cili boh kan warna merah. Macam tu kan, cili-cili yang dia blender tu, dia masuk tembikai dalam tu. Tembikai hot and spicy bulda pukumyon. Tu nama air dia. Itu first and last ibu buat jus. Lepas tu kita tak pernah berbuka guna air tembikai ataupun air jus-jus yang lain. Sebab kita semua dah trauma. Ibu pun dah trauma. Selepas daripada kejadian tu, nak dekat sahur semua masuk tandas juga berak-berak. Aku antara orang yang terawal masuk tandas berak-berak je. Macam tu. Lepas tu kita tengok je lah air tembikai tu kat situ, kena buang lah. Nak buat macam mana? Takkan nak minum air tembikai pedas tu nak bagi orang. Lagi dapat dosa bulan puasa tu kan. Kau nak kianat orang bagi air tembikai pedas, tak boleh. Macam tu. Kita pergi kepada cerita yang seterusnya. Ini tahun yang berikutnya. So, ada satu hari tu, biasanya kan kita orang berbuka minum air soya kotak tu. Air soya kotak season tu kan. Macam tu biasa itu. Lepas tu pecah-pecah kain ais, masuklah dalam cawan kan. Macam tu kan. So ada satu hari tu, ayah dengan ibu pergi beli soya dekat bazar Ramadan. Macam tu air soya yang dalam plastik tu kan. Tuang dalam cawan tu kan. Orang yang pertama rasa benda malang tu adalah aku. Air soya tersebut basi. Tapi aku seorang je yang boleh rasa air soya tu basi. Semua tak percaya. Abang aku tak percaya, ibu tak percaya, ayah tak percaya. Diorang boleh minum air soya tu klok. Dia boleh minum air soya tu dengan sangat pantas, sangat lazat, sangat sedap. Aku pun tak tahu macam mana diorang boleh rasa air soya tu macam tak basi. Paginya tu semua berak-berak. Semua berak blak masuk dalam tandas. Dalam waktu dekat rumah lama. Ini kejadian ni dekat rumah lama. Sekarang ni dekat rumah baru. Tapi ni tak berapa baru, tak berapa lama jugalah rumah ni kan. Rumah lama tu pula tandas jamban ada satu. Nak berak-berak blak-blaknya ada ramai. Kau bayangkan macam mana tu? So kena bergila-gila lah. Duduklah masing-masing dekat tempat pintu tandas tu kan. Cepatlah aku nak berak pada macam tu lebih kurang. So ini pula cerita seterusnya waktu sembahyang tarawih. Macam tu. Ini aku rasa yang 14 lah kot. 14 lah. Waktu aku kecil, waktu tu Ilham tak lahir lagi. Adik aku tak lahir lagi. Baby tak lahir lagi. Ibu kata, adik malam ni ikut abang pergi sembahyang tarawih. Macam tu. Aku pun cakap tawareh. Biasalah waktu tu budak-budak kan. Kita nak sebut pun tak betul. Aku ingat lagi aku sebut tawareh. Lepas tu mak aku marah. Tarawih bukan tawareh. Macam tu. Nangislah anak ni kan macam tu. Tawareh. Tawareh. Dibetul-betulkan tetap tawareh bukan tarawih. Tak apalah, abaikan tu. Tak, aku pun ikut abang aku. Abang aku cakap kat ibu, hari ni Aiman nak buka puasa dengan kawan Aiman dekat surau ke masjid lah dekat bawah tu dululah, dekat rumah lama tu. Kita ni berbukalah, aku, abang aku dengan kawan dia. So berapa orang? 3 orang. So kita pun pergilah berbuka. Lepas berbuka tu, main-main lah ni dekat luar ni. Main-main dekat luar. Budak-budak kalau berbuka dekat masjid ke, dia bukan nak sembahyang sangat. Jangan harap sangat macam tu. Dia datang masjid tu sebenarnya tak main mercun, main kejar-kejar. Tak main kejar-kejar, main dalam longkang, tak pun main taman. Masjid tu betul-betul depan dengan taman. Jadinya, dugaan untuk kanak-kanak untuk sembahyang dan juga main sangat berbeza. Jadi kalau budak-budak yang datang dengan bapak dia tu, memang dia sangat patuh lah. Macam tu, dia takut. Macam tu kalau dia datang dengan bapak dia tu, jangan harap kau nak keluar budak. Macam tu kau sembahyang sebelah bapak kau. Tapi kalau budak yang datang tanpa mak dengan ayah tu, macam tu, yang datang dulu tak pun datang lewat tu kan, tak ada dalam masjid, dekat taman, main meracun. Nak dekat raya kan waktu tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya tu, aku pun ikutlah abang aku sembahyang tarawih. Aku tak ingat sangat lah waktu tu tarawih yang keberapa, tapi aku ingat rakaat yang akhir. Aku ingat tahiyat akhir. Macam tu. Waktu tu tahiyat akhir. Sebelum tahiyat akhir kan kena sujud. Aku pun sujud. Waktu dalam sujud tu, Kemalno ni yang bodoh ni kentut. Aku kentut, tapi bukan bunyi plak. Memang kuat sangat bunyi dia. Sebab hari tu kan aku puasa. Lepas tu bila kita buka puasa, perut kita kosong. Dalam perut ni kan banyak angin kan. Jadinya makanan tu tolak sampailah aku sujud tu, angin keluar ikut belakang. Kemalno waktu tu kecil, anak-anak Kemalno kecil waktu tu. Aku ni kecil, aku tak tahu perkara yang membatalkan solat, perkara yang membatalkan puasa, perkara yang batalkan solat-solat orang lain. Macam tu. Bila aku kentut plak tu, aku bangun ke duduk antara dua sujud. Sujud lagi, kentut lagi, macam tu, bangun lagi. Tahiyat akhir, aku tengok semua orang gelak. Okey, kiri kanan aku semua gelak. Aku pun macam, aku ikut gelak lah kan. Aku ikut gelak. Aku ingatkan macam dalam rukun solat lah. Rupa-rupanya semua gelak sebab aku kentut. Okey, kalau aku tahulah dia orang gelak sebab aku kentut, aku takkan datang masjid waktu tu. Aku balik rumah, aku tidur dan berak semata-mata. Diorang boleh gelakkan aku lah. Macam tu aku pun pandang lah, kenapa diorang gelakkan aku kan. Lepas tu abang aku, habis je tahiyat akhir tu, tak baca doa, tak baca apa, Dia tarik aku keluar. Dia cakap, kenapa dia kentut? Malu aku lah. Mana dia tahu tak boleh kentut? Aku tak tahu, kita tak tahu kan. Tu nak buat macam mana kan. Takkanlah aku nak tahan. Kalau aku nak berak kat situ pun aku boleh berak. Sebab aku tak tahu perkara tu tak boleh kan. Lepas tu bagilah tahu mak aku. Abang aku bagi tahu mak aku, adik, kenapa adik kentut? Kenapa adik kentut? Lepas tu aku memang tak apalah.
Macam mana kan adik tak tahu. Kita tak boleh kentut dalam sembahyang. Start daripada hari tu, aku macam orang kata dah tahulah sikit-sikit. Tak boleh kentut, tak boleh tu, tak boleh ni. Macam tu. Cuma waktu kita kecil-kecil tu pergi masjid tu, nak ikut orang sembahyang tarawih tu kan. Tengoklah orang. Kalau orang berdiri, kita berdiri. Orang duduk, kita duduk. Kadang-kadang kita ni tak tahu pun rakaat berapa waktu kita kecil tu kan. Macam tu kan. Rakaat berapa nak baca apa. Aku ingat lagi waktu aku kecil, aku sembahyang Jumaat. Orang kan baca Al-Fatihah kan. Aku tak baca Al-Fatihah. Ikmal Nur waktu tu tak baca Al-Fatihah. Waktu tu Ikmal Nur baca Alif Bata Sajim Ha Kha. Lepas tu Sadaqallahul Azim. Aku pun Sadaqallahul Azim. Lepas tu sedar-sedar kita dah besar kan, belajar lah sikit. Waktu pergi kafar. Lepas pergi kafar, ustaz ajar lah macam tu kan. Nak baca macam mana dah sembahyang. Baca surah Al-Fatihah, baca surah-surah lain. Lepas tu duduk antara dua sujud, baca apa. Rukuk baca apa. Sujud baca apa. Tahiyat akhir baca apa. Alhamdulillah lah kita dah belajar. Waktu kecil-kecil memang macam tu lah guys. So guys, itulah dia guys, sedikit sebanyak cerita waktu aku puasa. Cerita ni lah yang aku cerita dalam live hari tu. Minta maaf lah kalau tak best ke cara aku bercerita, macam annoying ke, macam mangat-mangat ke, macam beria ke. Minta maaf lah. Kalau tak beria, tu bukan Ikmal Nur. Gitu. Kalau korang nak lagi cerita macam ni ataupun cerita waktu raya, korang boleh komen dekat bawah pula nak dijadikan cerita macam tu. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram horor ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye.